Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan berkenalan dengan kitab utama orang Islam, iaitu Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata kerja qara'a, iaitu membaca. Adapun Al-Quran pula maksudnya ialah bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran itu bermaksud kata-kata Allah yang disampaikan kepada utusannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dengan kata lain, Al-Quran itu bukanlah kata-kata rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam juga wajib percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, antaranya kitab Zabur, Taurat, Injil. Namun kesemua kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran tidak mendapat jaminan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Quran sahaja yang mendapat jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9 bermaksud sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan, iaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami jugalah yang menjaganya. Penjagaan Al-Quran ini sangat penting kerana Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Para rasul akan diberikan mukjizat untuk membuktikan bahawa mereka adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu mestilah perkara luar biasa yang apabila manusia melihatnya, mereka akan mengatakan ini benar-benar datang dari Tuhan, kerana makhluk biasa tidak boleh melakukannya. Al-Quran juga ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz bermaksud lembaran yang terpelihara. Kitab Lauhul Mahfuz ini berada di langit yang tinggi yang saya pun tidak tahu di mana, wallahu a'lam. Penurunan Al-Quran itu melalui dua peringkat. Yang pertama secara keseluruhan, iaitu 30 juzuk, dan yang kedua secara beransur-ansur. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan juga dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ulama berbeza pendapat tentang makna Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi antara pendapat yang kuat ialah ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ia diturunkan di luar Mekah. Adapun Madaniyah ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah, walaupun ia diturunkan di luar Madinah. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan kerana mempunyai sebab. Perkara ini dinamakan sebagai Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul boleh difahami dengan dua perkara. Yang pertama, apabila berlaku sesuatu peristiwa lalu turun ayat. Yang kedua, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, maka turun ayat untuk menjawab tentang pertanyaan itu. Al-Quran juga diturunkan dengan 7 huruf. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa 7 huruf itu ialah bahasa atau dialek Arab yang membawa satu makna. Al-Quran juga dibaca dengan pelbagai qiraat. Qiraat bermaksud mazhab-mazhab pembacaan Al-Quran menurut imam-imam qurra, menurut sanad yang sahih, iaitu rantaian yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat qiraat yang sahih ada 3. Yang pertama, qiraat tersebut mestilah memiliki sanad yang sahih ataupun rantaian yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, qiraat tersebut sesuai dengan kaedah bahasa Arab secara mutlak. Dan yang ketiga, qiraat tersebut
sesuai dengan resam Mushaf Uthmani meskipun tidak benar-benar sama. Pada awalnya, Al-Quran itu tidaklah tertulis secara sistematik seperti Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Namun, pada zaman Islam Madinah, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu. Saat wahyu turun, Nabi SAW memanggil para penulis wahyu agar mencatat ayat itu. Setelah itu, mereka akan membacakannya di hadapan Nabi SAW. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, baginda melarang para sahabat menulis apa-apa selain Al-Quran supaya tidak berlaku percampuran antara hadis Nabi, iaitu kata-kata Nabi SAW dan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Al-Quran mula dikumpulkan sebagai suhuf pada zaman Khalifah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hal ini kerana pada peperangan Yamamah, ramai daripada para ulama qurra ataupun ulama pakar Al-Quran yang mati terbunuh. Maka Sayyidina Umar meyakinkan Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhuma untuk mengumpulkan Al-Quran pada satu tempat. Setelah seluruh ayat Al-Quran dikompilasikan, ia disimpan di dalam arsip negara di bawah pengawasan Abu Bakr radhiyallahu anhu. Tetapi kualiti kertas-kertas yang digunakan untuk menulis ayat-ayat itu tidak sama sehingga ia tidak nampak kemas. Oleh kerana itu, ia dinamakan suhuf, bukan mushaf. Setelah kewafatan khalifah yang pertama, suhuf itu dipelihara pula oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua. Setelah Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, beliau tidak mahu memilih penggantinya untuk menjaga suhuf tersebut, tetapi diserahkan kepada masyarakat untuk memilihnya. Akhirnya, suhuf itu diberikan kepada anak perempuan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Setelah 15 tahun berlalu, pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, wilayah umat Islam mula tersebar luas sehingga ke utara Azerbaijan dan Armenia. Dalam kitab Sahihul Bukhari disebutkan bahawasanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbezaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin," iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, "selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala seperti perpecahan kaum Yahudi dan Nasrani." Ada pendapat yang diriwayatkan oleh Ibn Sirin, ketika Sayyidina Uthman memutuskan ingin menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri daripada 12 orang daripada suku Quraisy dan Ansar. Mereka ini ditugaskan untuk mengumpul semula naskah-naskah Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi SAW. Jadi mereka tidak saling secara langsung daripada suhuf Abu Bakar, tetapi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu lebih mengutamakan sumber primer yang masih ada pada masa itu. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memerintahkan para penulis Al-Quran supaya mengutamakan dialek Quraisy dalam penulisan Al-Quran apabila mereka berbeza pandangan dalam bacaan Al-Quran tersebut. Maka ia dikenali sebagai mushaf. Setelah selesai penulisan Al-Quran 30 juzuk di dalam mushaf tersebut, maka Sayyidina Uthman mengutus seseorang kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma untuk meminjam suhuf Abu Bakar. Setelah diberi pinjam, mereka menyemak dan membandingkan antara mushaf Uthmani tersebut dengan suhuf Abu Bakar dan ternyata isi kandungannya adalah sama. Setelah mereka puas hati, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memerintahkan para penulis wahyu memperbanyakkan salinan mushaf Uthmani tersebut untuk disebarkan ke pelbagai pelosok negara Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya.
Baik, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan kenal dengan Al-Quran secara lebih dalam melalui isi-isi kandungan yang terdapat di dalam surah-surah Al-Quran. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi